Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sambung lagi dari surah Kahfi. Bacaan kita hari ini bermula dari ayat yang ke-45, insya-Allah. Muka surat 298 dari mushaf juzuk yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita merafa'kan setinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam, yang maha agung, yang maha berkuasa, yang darinya segala kebaikan dan kepadanya lah kembali segala urusan. Selawat dan salam atas Nabi kita juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul utusan Allah untuk kita yang telah menyampaikan risalah dan melaksanakan amanah serta menasihati ummah, juga atas ahli keluarga baginda yang suci dan para sahabatnya yang mulia dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu adalah pujian kita kepada Allah, pujian kita kepada Rasulullah dan juga sallallahu alaihi wasallam, serta doa kita selawat
kepada Nabi, kepada sahabat, keluarga Nabi dan semua yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat dan digabungkan oleh Allah dengan kumpulan yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini sambungan kita dari surah Kahfi. Alhamdulillah. Ayat yang kita baca tadi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Baik, ini chapter baru pula. Minggu lepas atas malam kita ada chapter Wadrib lahum mathalal rajulaini. Maknanya kita kata hubung kait dia dengan perintah Allah supaya sabar berkawan dengan orang beriman yang miskin lebih baik daripada orang kafir yang kaya. Jadi mari pula perumpamaan yang kedua, chapter yang seterusnya. Tapi sebenarnya masih lagi ada hubung kait dengan macam mana mendahulukan urusan agama lebih utama daripada mendahulukan urusan dunia. Jadi kalau nak kawan ke nak apa ke, urusan agama diutamakan lebih daripada urusan dunia. Pasal apa? Allah Ta'ala kata wadrib lahum mathalal hayatid dunya, dan kemukakanlah kepada mereka misal perbandingan kehidupan dunia. Jadi apa yang Allah Ta'ala kata? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya, perumpamaan, perbandingan kehidupan dunia ini kama'in, adalah seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi jama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata, maka bercampurlah dia nabatul ard, dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Fa asbaha hashiman, kemudian menjadilah ia kering, hancur ditiup angin. Hashiman, hashiman tu kering, hancur. Ni Hashimi lain. Hashimi itu daripada Bani Hashim. Nanti kita cerita Bani, ada cerita. Kita dah cerita dah dulu, kita cerita lagi. Seronok dengar cerita kan. Jadi jadilah dia sekering, hancur ditiup angin. Dan ingatlah, adalah Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ni memberikan satu lagi perumpamaan kepada manusia supaya mereka mendahulukan urusan agama lebih dari urusan dunia. Kerana nilai dunia tu sebenarnya tak ada. Kalaupun dia cantik, Allah bagi perumpamaan sama seperti pohon yang hijau setelah turunnya hujan. Tapi setelah beberapa ketika, akhirnya dia menjadi daun-daun kering yang gugur lalu ditiup angin. Itulah dunia. Dan realiti yang kita tengok hari ni memang macam tu. Kalau kita balik, saya lah balik ke kampung, banyak dah rumah-rumah dekat kampung ditinggalkan. Mungkin kalau kita balik raya dekat KL ni memang ramai lah. Pasal bukan ramai tu orang yang sama dah. Ramai tu sebab orang tumpu kawasan ni. Penduduk asalnya mungkin dah tak ada dah. Tapi kalau dekat kampung, sebab penduduk dia tak ramai, rumah tu lah zaman kecil kita dulu tengok gahnya rumah tu, besarnya rumah tu. Mungkin paling kat kampung tu dia lah rumah paling mewah dan gah. Tiba-tiba hari ni bila kita balik dan penghuninya tak ada, tinggallah dia menjadi rumah usang yang tidak lagi dihuni. Anak-anak nak balik pun kadang-kadang anak cucu takut nak tidur rumah tu. Dia kata rumah beratu, dia kata.
Lama pula trailer ni sebahagiannya balik duduk pula homestay. Jadi akhirnya sesuatu yang dibanggakan dari urusan dunia, belum lagi kita ni pergi, kita dah tengok depan mata macam mana betulnya analogi yang Allah Ta'ala bagi, bahawa dunia ni cantik sebentar je. Lepas habis kecantikan dia tu, maka sirnalah dia, hilanglah nilai dia. Baik rumah, baik kereta, baik telefon, lama dia keluar ni ribu-ribu harga. Dah guna 4-5 tahun, lah ni tak apa pun 1,000. Setengah-setengah tu kalau dah crack telefon pecermin kena tukar, baru tak boleh nak guna, hang. Lepas tukar. Bukan setakat tu, kita sendiri pun sama. Dulu zaman kuat tenaga dah, muka pun handsome lagi. Lah ni handsome lagi. Nah, tulang pak kuat pun kuat. Oh, orang pun pakat mari belakang. Lepas daripada tu lama-lama kita pun mula dah tak larat dan sebagainya. Kita rasa itulah keadaan bagaimana Allah menjadikan dunia. Benda ni tak ada. Carilah dalam dunia ni sesuatu yang kekal. Ada ke tak? Tak ada. Kalau ada pun harta emas dan perak, benda yang kekal, cuma yang tak kekal kita pula. Sama ada nikmat dengan kita tu tak kekal, ataupun dia kekal, kita yang tak kekal. Natijahnya, bila sampai akhirat, maknanya daripada dunia ni, semua benda kita tak boleh nak bawa. Jadi Allah Ta'ala bagi perumpamaan seperti daun-daun kering yang ditiupkan angin. Kalau main duit kan, tengah duit hijau tu berasa segar lah. Duit kering tak ada nilai. Fa asbaha hashiman. Hashiman ni memang daun kering, patah, hancur. Itu perkataan hashiman. Sebab tu nama Hashimi tu diambil daripada kalimah tu lah. Kering, patah. Kalimah tu memang sungguh. Saya zaman dulu kan kita belajar sekolah, kita nak tahulah makna nama kita. Jadi saya pun carilah dalam kamus. Tengok makna Hashimi ni kering, patah. Alamak. Berasa juga takkanlah nama aku ni kering, patah. Kita pun carilah makna. Rupa-rupa takut ada kalimah lain. Salah tulis huruf ha bulat ni mungkin makna lain, ha pedas makna lain. Saya pun carilah ha pedas tu makna dia Hashimi. Dia makna cantik sikit, yang sopan. Tapi saya pun di interview, saya pun tulis nama saya masa nak interview belajar di Madinah dululah, jumpa dengan Syekh Arab. Saya pun tulislah nama saya Ahmad Hashimi guna ha pedas tu. Konon-konon kita pandai bahasa Arab mesti nak cari makna yang baik kan. Syekh tu dia bertengok, dia kata salah ni, dia bulatkan ha tu. Jadi kering, patah balik. Saya pun terfikirlah. Lepas tu rupanya bila kita baca sejarah, barulah kita tahu Hashim ini dinisbah kepada Bani Hashim. Bani Hashim ni moyang Nabi. Moyang Nabi, yang mana asal nama dia bukan Hashim, nama dia Amru. Hashim tu adalah gelaran bagi dia. Kenapa dia digelar kering, patah? Bukan dia. Sebab dia ni seorang yang pemurah. Kan keluarga Nabi ni, Quraisy ni, dia pelayan tetamu rumah Allah, duyufur Rahman. Dia jaga Masjidil Haram. Abdul Muttalib, ni adalah keturunan dia. Jadi mereka bagi makan, bagi minum kepada jemaah haji waktu zaman jahiliyah. Jadi salah seorang yang famous memberi makan kepada orang-orang yang datang haji adalah moyang Nabi yang namanya Amru ni. Amru ni kerja dia buat apa? Dia pergi roti kering, dia patah-patahkan roti kering tu.
Patah dibagi orang, patah bagi orang, patah bagi orang. Jadi dia ni kerana kedermawanannya, orang panggil dia dengan tukang pematah roti. Tukang pematah roti kering. Oh, saya kata kalau lah macam tu tak apalah. Nah, kering pun kering yang baik, patah pun patah yang baik. Okeylah. Jadi rupanya itulah sejarah nama. Fa asbaha hashiman. Hashiman ni kering, patah-patah. Tapi dalam ayat ni dinisbahkan kepada daun pokok-pokok yang hijau. Jadi dunia ni kalau kita tengok tempoh ranum dia sekejap je. Kalau orang tahu pula pokok bunga, berapa masa dia ambil untuk bunga terkembang, kemudian kering hancur. Kalau zaman kita ni boleh kira lagi lah, sebab kita iklim sepanjang tahun. Kalau negara 4 musim, musim luruh ni daun tak tinggal habis. Maknanya musim dia ni masuk musim bunga lah. Kita panggil apa musim bunga? Spring. Spring tu 3 bulan. Lepas spring, autumn. Autumn dulu kan? Sama dulu. Lepas kering sama, lepas tu baru autumn. Lepas tu winter. Jadi daripada 3 bulan yang betul-betul. Lepas tu mari musim panas tu. Masa tu kalau dia nak masak buah ke apa semua sekali, buah kurma masa tu lah. Lepas daripada musim tu, mari musim luruh, habis. Tak tinggal apa. Jadi tempoh itulah yang sebenarnya kalau kita nak bahaskan perumpamaan Allah Ta'ala bagi, rupanya sekejap je. 6 bulan. Kalau kita nak tengok pokok tu daripada dia subur, daun dia, kemudian ranum, keluar bunga, keluar buah, 6 bulan lepas daripada tu kering. Allah sekejapnya. Jadi untuk mengingatkan kepada kita hakikat, iaitulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-46, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Bahawa al-mal harta benda, wal banun anak pinak. Harta benda dan anak pinak adalah perhiasan dari perhiasan dunia. Jadi inilah yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Dia bagi perumpamaan dan dia nyatakan hakikat. Perumpamaan dunia seperti pokok yang hijau, kemudian kering, luruh ditiup angin. Kemudian harta benda itu juga anak pinak hanyalah sekadar perhiasan dunia yang tak kekal. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sedangkan amalan-amalan salih yang kekal faedahnya itu, wal baqiyatus salihat, amalan salih yang kekal faedahnya itu, khairun 'inda rabbika thawaba, lebih baik di sisi Allah, di sisi Tuhan kamu sebagai pahala balasan, wa khairun amala, lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Jadi nak banding dua perkara, Allah Ta'ala suruh kembali kepada asal hak kita yang ayat chapter yang pertama kita sebut, kawan dengan orang kafir yang kaya dengan orang beriman yang miskin. Yang mana yang kekal? Harta pun tak kekal, kawan pun tak kekal. Yang kekal amalan yang baik dan kawan yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin atau illal muttaqun. Kawan-kawan baik ni pada hari tersebut akan jadi musuh.
kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau atas dunia ni kawan baik ni, kawan baik kita, tapi bila sampai akhirat akan jadi musuh. Musuh sebab apa? Saling menyalahkan antara satu sama lain. Sebab kamu lah dulu begini, kamu lah begini. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Dia kata apa? Dia kata celakalah aku kerana aku tak ikut jalan Rasul. Alangkah baiknya aku kalau aku tak berkawan dengan fulan tu. Pasal apa? Sebab berkawan dengan dia lah aku jadi sesat daripada jalan yang benar setelah datangnya petunjuk kepadaku. Ni kawan. Okey, tengok ayat tu ya. Kita tengok ayat tu. Dia dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Ya. Surah Furqan, Surah Furqan ayat 29. Furqan ayat 29. Surah 25 ayat 29. Daripada ayat 27 lagi, ayat 28 dan 29. Allah Ta'ala kata, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia kata apa? Hari di mana orang yang zalim ni gigit jari dia, gigit tangan lah. Gigit tangan ni makna gigit jari kerana menyesal. Biasa gigit jari ni kerana menyesal. Menyesal tu dia kata apa? Alangkah baiknya kalau aku dulu ikut jalan Rasul. Cuba ayat 29, muka surat 362. Muka surat 362, surah yang ke-25. Kalau nak tengok ayat tu, kalau terjemahan tu muka surat apa? Nak jumpa? Tengok ayat. Ada kaitan dengan sifat berkawan. Ayat 29. Ayat 29. Tapi saya baca ni ayat 27. Bermula ayat 27. Surah yang ke-25 ayat 27. Muka surat kalau ikut mushaf 362. Hari di mana orang zalim dia gigit jari. Bila dia gigit jari menyesal, dia kata alangkah baiknya kalau aku dulu ikut jalan Rasul. Maknanya zaman dulu dia ikut jalan siapa? Jalan selain Rasul lah. Hak Nabi ajar dia tak nak buat, dia buat hak Nabi tak ajar. Tapi zaman ni kalau kita cakap kat dia macam tu, dia gelar kita macam-macam. Kita kata marilah ikut ni hak Nabi buat, jangan buat hak Nabi tak buat. Dia gelar pula kita macam-macam. Ni, tapi di akhirat nanti orang yang tak ikut Nabi ni menyesal. Sama ada dia tak ikut Nabi, tak beriman dengan Nabi pun menyesal, ataupun dia beriman kepada Nabi tapi dalam amalan dia tak ikut Nabi juga, menyesal juga. Yang pertama, tak ikut, tak beriman Nabi, ini kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Yang beramal tak ikut cara Nabi, menyesal juga, sebab amalan yang dia sangka selama ni dia buat dapat pahala, sampai akhirat sia-sia. Kerana syarat amalan ni selain daripada beriman kepada Allah, maka dia mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tak ikut Nabi ni menyesal. Memang tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, orang tu
Dia kata, kalaulah dulu aku ni ikut jalan Nabi, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Yang kita duk kempen, ikut sunnah. Nak suruh kita ni kembali kepada jalan ni lah. Bukan sebab kita tak nak halang beramal dah. Beramal lah, tapi di saat beramal tu ikutlah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang sama kata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia kata apa? Celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si fulan menjadi sahabat karib. Kalaulah dulu atas dunia aku tak kawan dengan dia. Kan ayat ni surah Kahfi kita baca tadi cerita tentang nak berkawan. Jadi kawan ni, kalau kawan dengan orang baik, alhamdulillah. Kalau kawan dengan orang tak baik, masalah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu agamanya ikut agama sahabat dia. Cara dia beramal, cara dia beragama, cara ikut kawan. Dan memang inilah majoriti mazhab orang. Kalau kau tanya awak mazhab apa, jawapan dia majoriti orang dia tak tahu pun dia mazhab apa. Namanya dia ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia tanya hak dia buat tu, dia pun tak tahu itu mazhab Syafi'i ke tidak. Yang tahu tak tahu. Aku tengok kawan tu buat, aku buat lagu tu. Aku tengok ustaz ni buat, aku buat lagu tu. Tapi dia tak tahu pun apa pandangan Imam Syafi'i dalam masalah tu. Jadi sebab tu hadis yang kata al-mar'u ala dini khalili, seorang itu agamanya adalah ikut sahabat dia. Betul. Kalau kawan tu kaki kapur, kaki dia ke barat juga. Kalau kawan tu kaki pancing lah dia. Kalau kawan tu kaki masjid lah dia. Kalau kawan tu suka belajar agama, ikutlah sekali. Ikut sunnah, ikutlah sekali. Tapi kalau salah pilih. Jadi sebab tu wasbir nafsaka ma'alladhi, ayat surah Kahfi tu pegang betul-betul. Allah suruh kita ni kawan dengan orang-orang yang beriman. Kawan ko, sahabat ko, teman setia ko, pelindung ko, yang kita nak serahkan urusan kita ko, wakil ke pemimpin ko, siapa pun, bila kita nak buat dalam hidup ni, letaklah nombor satu agama. Pasal apa? Dia akan membawa kesan kepada kita, directly ataupun indirectly. Kesan tu mesti ada. Kalau kita buat sesuatu bukan atas neraca agama, kesan tu akan sampai. Jadi kawan ni dalam surah Furqan ni dia kata apa? Celakanya aku, alangkah baiknya aku tak ambil dia sebagai kawan karib atau kawan rapat. Sebab apa? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sebab sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari jalan peringatan Al-Quran setelah Al-Quran itu sampai kepadaku. Dia kata sampai je ayat Quran tu kepada aku. Aku pun faham juga lagu tu, tapi dah kawan ni kata tak payah. Aku ikut je lah dia. Akhir sekali ikut dia itulah menyebabkan dia menyesal di akhirat nanti. Okay? Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan senantiasa mengecewakan manusia yang menjadi sahabat karibnya. Kelas sekali tuding jari, sebabmu. Last kali tuding jari pergi ke mana? Syaitan. Ini sebab syaitan dah belakang. Syaitan pun tak nak terlibat.
Syaitan akhir sekali, syaitan pun tak nak tanggung. Bukan tak nak terlibat, syaitan pun berlepas diri. Nah, siapa suruh ikut dia? Dia kata, aku tak paksa, aku ajak je, mengikut siapa suruh. Itu memang ada dalam surah Ibrahim kan, kita pernah sebut sebelum ni. Jadi wa kana syaitanu lil insani khadula, ikut sangat syaitan, syaitan sangat mengecewakan pengikut dia. Dia tak akan tanggungjawab. Yang akan tanggungjawab yang defend kawan, yang bantu kawan, yang lindungi kawan, yang boleh bagi syafaat kat kawan, yang boleh tarik kawan tu masuk dalam syurga, yang boleh keluarkan kawan tu daripada neraka dengan bab syafaat, hanyalah orang-orang beriman kepada Allah. Kawan ni yang kita nak cari. Kita boleh tengok dia, ya aku nak kawan dengan dia. Pasal apa? Aku ni amalan tak banyak, tapi dia tu amalan banyak. Mana tahu esok-esok aku boleh tumpang dia. Tengah-tengah dia duduk kita tu tengah beratur, dia tiba-tiba jalan depan kita, ambil tangan, Assalamualaikum. Contohlah tu lah. Ingat aku dulu atau dunia tu kita kawan kenal. Oh, ingat. Ya Allah tu kawan aku tu, tolong dia. Boleh tak kawan tu bagi syafaat? Boleh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kawan tu tak kategori tak layak bagi syafaat. Siapa yang tak layak bagi syafaat? Orang kafir. Orang kafir tak layak. Tak layak bagi syafaat dan tak layak terima syafaat. Allah Ta'ala tidak akan izinkan diberikan syafaat kepada orang kafir, apatah lagi mereka nak bagi syafaat, lagilah tak boleh. Kita nak istighfar untuk orang kafir pun tak boleh. Yang boleh ni orang beriman ni. Jadi sebab tu hari ni, biarlah orang kata apa pun, kita kekallah bersama dengan orang-orang yang beriman. Orang tak beriman ni seronok tengok, oh kawan dia kayu, nama, hormatan dan sebagainya. Tapi ke mana akhirnya? Akhirnya rosak. Rosak dunia pun rosak, akhirat pun rosak. Baik, kembali kita kepada surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Okey. Harta dan anak pinak hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyat as-salihat, tetapi al-baqiyatus salihat, apakah itu al-baqiyatus salihat? Diterjemahkan sebagai amalan-amalan yang soleh. Dalam tafsir macam-macam ulama sebut bab amalan-amalan. Okay. Ibnu Abbas kata perkataan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini adalah harta-harta perbendaharaan akhirat. Maknanya ni yang kekal. Ramai di kalangan orang salaf kata wal baqiyatus salihat adalah solat 5 waktu. Ada yang kata ditanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, apa maksud al-baqiyatus salihat? Uthman kata kalimah la ilaha illallah dan kalimah subhanallah, kalimah walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Dan dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad juga meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin bakhin. Bah ni wah, bahasa kita ni ayat kagum. Wah. Orang Arab sebut bah. Li khamsin ma athqalahunna fil mizan. Ada 5 perkara sangat berat di timbangan mizan. 5 benda yang sangat memberati timbangan mizan, iaitulah la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Berapa dah? 4.
Kalimah la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kalau nak sebut hak mana dulu, mana kemudian pun tak apa. Kadang-kadang kita ni biasa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh juga. Dan ini adalah ahabbul kalam ilallah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut ucapan yang Allah paling suka dengar daripada kita. 4 kalimah ni yang paling Allah suka, dan dia paling berat di timbangan mizan. Nabi kata ni 5 perkara, 4 tu Nabi sebut 4 perkataan, iaitulah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau dia nak sebut la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Boleh juga, mana-mana pun tak apa. Yang kelima apa? Nabi kata dalam riwayat Imam Ahmad ni, yang kelima ialah anak soleh yang meninggal lalu ayahnya sabar di atas kematian tersebut. Mana kesabaran seorang ibu atau ayah yang kematian anak termasuk daripada perkara yang berat di timbangan mizan. Kemudian waqala bakhin, Nabi kata lagi, wah, kepada 5 perkara, siapa yang bertemu dengan Allah bawa 5 perkara ni dengan yakin, dia akan masuk syurga. Okey, apa dia 5 perkara tu yang dia bawa kepada Allah, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga? Iaitulah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman dengan syurga dan neraka, beriman dengan kebangkitan setelah mati, dan beriman dengan al-hisab, perhitungan. 5 tu yang berkait dengan hari akhirat lah. Ini salah satu daripada hadis. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, kemudian beriman dengan syurga dan neraka, beriman dengan kebangkitan setelah mati, dan beriman dengan adanya perhitungan. Ia termasuk dalam huraian kepada rukun iman yang 6, iaitulah beriman kepada hari akhirat. Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain sebut wal baqiyatus salihat adalah zikrullah. Mana-mana zikrullah termasuk dalam perkataan ini. 5 perkara, 4 perkataan yang kita sebut tadi, atau dia sebut tabarakallah, atau dia sebut la haula wala quwwata illa billah, atau dia kata astaghfirullah, atau dia selawat ke atas Nabi. Semua termasuk amalan-amalan yang mengingati Allah, termasuklah lisan, perbuatan, anggota, salat, puasa, haji, jihad, wasilatul rahim, semua bentuk amal soleh termasuk dalam ni. Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari kata dia memilih pandangan ni paling menyeluruh. Bererti semua bentuk amal soleh inilah harta yang kekal. Dengan bandingan dunia tadi, dunia ni Allah ibaratkan seperti daun yang subur, hijau, kemudian kering. Bunga kita ni tak kering, bunga kita ni memang warna ni, tapi dia tak hidup, dia tak ada buah, bau pun tak ada. Jadi hak ni rendah lagi nilai dia. Hak tu ada daun, ada hijau, pandangan cantik, bau, ada buah, ada bunga warna-warni dan sebagainya. Seindah itu pun tempoh dia 6 bulannya pada kering. Yang kekal apa? Yang kekal amal soleh, kekal kesan dia pada kita sampai akhirat. Kita akan menikmati kenikmatan daripada amalan-amalan ini. Jadi sebab tu dalam bab bandingan kawah dan bandingan harta benda kita, yang kita nak adalah harta akhirat. Betul? Inilah yang Allah Ta'ala pesan kat kita. Biarlah kita ni tak kaya dunia, tapi ada keuntungan akhirat. Yang paling utama, kalau Allah bagi rezeki di dunia, itu bonus. Alhamdulillah, Allah bagi ada rezeki, boleh bayar zakat, boleh buat sedekah, boleh pergi haji, boleh bantu orang susah, boleh bantu anak yatim, boleh buka tahfiz, boleh tajuk budak-budak ngaji Quran dan seumpama dengannya. Itu nikmat.
Tapi kalau pun dia fakir, tiba-tiba dia beriman kepada Allah, dia jauh lebih beruntung daripada orang yang kaya yang tak ada iman. Yang macam saya sebut semalam tu kan, malam lalu lagi video tu kat saya. Oh, dia tanya, tu kan solat lepas subuh kan 2 rakaat lebih kaya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia kata dah buat ke belum? Dah kaya ke belum? La ilaha illallah. Dia tak nampak je. Dia manusia ni terhijab. Macam ada orang tu dia naik ke angkasa. Lepas tu dia kata, aku naik sampai ke langit cari Tuhan, aku tak jumpa pun Tuhan. Dia kata gitu. Jawab dia seorang komentar, sebab mu tak buka topeng angkasa tu. Kenapa? Nak tak buka topeng angkasa tak nampak. Kalau mu nak nampak Tuhan, mu buka topeng angkasa oksigen tu. Mati mu nampak lah. Tahu cari Tuhan. Tuhan ni tak boleh nak tengok dengan begitu. Sama dah juga dengan harta kekayaan akhirat. Lah ni tak nampak lagi. Lah ni tak nampak lagi. Lah ni baru investment, pelaburan baru. Belum lagi tempoh matang. Tak matang lagi. Tak matang pun dah boleh bonus banyak dah. Belum matang pun Allah bagi sihat, Allah bagi lagi rezeki lebih 10 kali ganda lagi. Tak matang tu ada dah bonus. Cuma kalau dia betul-betul matang akhirat nanti, jealous lah orang tak ada tengok. Sedang harta dunia dia tu tak ada nilai apa pun. Jadi Allah Ta'ala kata, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dia lebih baik di sisi Allah sebagai pahala dan lebih baik dari sudut harapan. Harapan kita untuk dapatkan kebaikan tu lebih besar dengan amalan ibadat. Jadi kita doalah kepada Allah. Kadang-kadang kita ni macam saya baca sini hari ni lagu ni jadilah balik rumah kan. Duk siang ikan, duk siang ayam, duk potong bawang. Lupa dah lah awak zikir tu. Dia cerita membawang lah pula ya. Kita pula dia mari. Lupa. Tapi sebenarnya inilah, kita ni kadang-kadang kena selalu diingatkan. Siapa pun dia, ustaz ko, tok ko, syekh ko, hatta Nabi SAW pun Allah peringatkan Nabi. Apatah lagi kita memang selalu lalai dan lupa. Jadi dalam majlis-majlis sebeginilah Allah Ta'ala ketuk hati kita agar kita ni kembali kepada ibadat. Semalam duduk fikir, kadang-kadang kita mikir, kita ni dalam hidup kita je kata kita nak peluang yang kedua kalaulah orang mati tu hidup balik. Tapi sebenarnya saya tak tahulah orang, tapi benar saya rasa dalam kehidupan kita banyak je waktu-waktu yang kita rasa kita sudah diberikan peluang yang kedua. Ada orang sakit jantung, tiba-tiba kena masuk hospital, alhamdulillah selamat. Ada orang panggil no accident, tiba-tiba selamat. Saya ingat saya pergi waktu banjir. Musim banjir, bantuan banjir, tengok-tengok tu ingat cerita banjir. Saya pergi hantar bantuan banjir di Sepang. Ada satu jalan. Jadi jalan tu dia kata dengan 4x4 boleh lalu. Sebelum ni tak boleh, kena lalu dengan boat. Tapi air dah surut sikit, 4x4 boleh lalu. Tepi jalan ada tali air. Jadi ni jalan tak nampak, air itu tak nampak memang. Jadi saya ni tak tahu ke tempat tu, pergilah hantar bantuan kita, orang situ, anak kita 2 orang, kawan kita seorang, 5 orang dalam kereta. Tengah-tengah dia kata lagi hantar makanan dekat tu. Tanya ni, dia boleh lalu dengan 4x4. Saya pun okeylah, bawa lah kereta. Sampai Kedah, dia tak bagi tahu apa, saya pun tak tanya.
Ingat aku rumah dia ni dekat-dekat tu dia lampu by4. Dia kata tengah-tengah lalu saya ingat assume rumah dia belah sini, alik sini darat sampai jalan separuh lah. Dia kata rumah kawan dia tu kena lalu jambatan tali air. Jadi ada pagar, dia nampak pagar, tapi semua tu surface tu air. Saya pagar berkecil yang saya kata tak boleh lalu ni. Lagipun kita kena beri, kena tukar gear dan sebagainya. Kata kalau dah masuk banjir tak boleh lah. Kalau satu gear kena pergi je sampai keluar. Kalau tidak masuk air dalam enjin. Saya pergi. Saya kata tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti macam kena pergi straight nak keluar hujung jalan sana. Makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Air tu sampai masuk ke tingkap. Dalam dah air. Kita tu Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Debar. Anak kecil-kecil dua lah. Saya bawa anak tu nak suruh kita tengok ni bagi bantuan. Sampai makin lama. Saya pun alhamdulillah qaddar Allah, jarak tu lebih kurang dalam 100 meter kena duduk. Sampai lepas daripada tu duduk dah tu, alhamdulillah. Allah bagi panjang umur. Patah balik, belakang saya tak ada satu lagi helak, dia tak pergi. Dia kata ustaz berani pergi ni. Dia kata pasal apa? Semalam baru ada orang mati situ. Saya kata kalau saya tahu saya tak pergi dah. Nah, tapi kita dulu dah ada, Allah masih bagi aku peluang kedua. Pengalaman macam tu sebenarnya bukan sekali dalam hidup kita. Kita perhatilah, banyak sebenarnya Allah ni dia bagi kepada kita momen-momen yang suruh kita berfikir. Dia adalah waktunya Allah bagi peluang kepada kita untuk beramal. Alhamdulillah hari ni kita boleh mengajar, boleh datang solat, boleh baca zikir, boleh baca Quran. Walaupun kekurangan tu pasti ada, tapi rebutlah peluang selama Allah masih bagi rezeki kat kita. Hatta kalau orang tu sakit terlantar sekalipun, dia hanya boleh kelip mata, nyawa masih ada. Sekurang-kurangnya dia masih boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rebutlah peluang selama masa ni masih ada. Ingat, harta dunia kita ni tak ada apa. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang kita nak yang kekal. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu yang kita nak. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekayaan akhirat lebih daripada kekayaan dunia, dan Allah memberikan kepada kita kenikmatan akhirat untuk berada di dalam syurga bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga salihin. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.